اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 11 baris ke-8 daripada atas. Muka surat 11 baris ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 13 sifat ataupun kedua daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu. Kedua, qidam, sifat qidam. Kemudian didatangkan qidam zatiyun. Kita bisa qidam je. Ni qidam zatiyun. Qidam zatiyun ni qidam apa? Qidam hak sejati, qidam hak sungguh-sungguh. Qidam dengan mana tidak ada permulaan. Sebab di hadapan dia ada cerita ada qidam zamani, ada satu lagi qidam idafi. Di sini sifat yang kedua ni qidam zatiyun, qidam hak sungguh, qidam hak sejati, qidam hak sebenar-benar nak cerita sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab qidam bahasa Arab ni ada qidam zamani, ada qidam idafi. Kita nak qidam zati dengan makna tidak ada permulaan bagi ada Allah Subhanahu wa taala. Sifatun salbiyatun. Terdahulu sifat wujud, sifatun nafsiyatun. Sifat qidam sifatun salbiyatun. Itu sifat qidam. Sifatun salbiyatun, sifat wujud, sifatun nafsiyatun. Hak ni nak kena molek sifat ni. Ini bukan pegangan. Wujud sifatun nafsiyatun, sifat yang dibangsakan kepada diri, sifat yang dibangsakan kepada zat. Dengan bahawa apabila sebut kata ada, maka diri hati kita pun terus pergi kepada diri, terus pergi pada zat. Macam contohlah kalau sama kita ni, Pak Mat ada, disebut kata ada tu, hati kita terus pergi kepada diri Pak Mat, hati kita terus pergi kepada zat Pak Mat. Itu dia panggil sifatun nafsiyatun. Sifatun salbiyatun ni sifat yang mana nak reti sifat ni kita terjemah dengan dengan tidak. Mana apa? Qidam tidak ada awal, baqa tidak ada kesudahan, mukhalafah tidak serupa dengan makhluk, qiyamuhu ta'ala binafsi tidak berhajat kepada penjadi dan tempat, wahdaniyah tidak berbilang. Tiap-tiap sifat yang nak erti dia kena tafsir terjemah dengan tidak, itu dia panggil sifatun salbiyatun. Adapun qudrah tidak lemah. Tidak lemah tu bukan nak mentafsirkan qudrah. Tidak lemah tu lazim daripada qudrah, maka tidak lemah. Bukan kata kuasa.
Apa kuasa-kuasa tak faham lah. Faham dah. Cuma lazim daripada kuasa tidak lemah. Adapun kidam sedia. Apa makna sedia-sedia ni? Sedia dengan makna lama masa ke? Sedia dengan makna dia dahulu daripada yang lain ke? Tak. Sedia di sini dengan makna ada, tidak ada permulaan. Tu dia panggil sifat salbiyah. Sifat yang dibangsakan pada ternapi, sifat yang nak erti dia kita terjemah dengan tidak. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak serupa dengan makhluk, tidak berbilang. Dia panggil sifat salbiyah. Jadi ini sifat yang kedua, sifat kidam. Yang mana sifat kidam ni sudah masuk dalam sifat wujud yang zatiyun. Sifat yang pertama sifat wujud. Wujud ni wujud yang zatiyun, wujud yang sebenar-benar. Wujud yang sebenar-benar ni mana ni? Wujud yang tidak diadakan oleh yang lain. Wujud yang sebenar-benar ni mana ni? Wujud yang tidak ada permulaan. Kalau ada tapi asal tak ada, jadi adanya kemudian sebelum tu tak ada. Makna ada pesen ni ada yang terima dua belah. Terima ada dan terima tak ada. Mana terima tak ada? Sebelum tu molek-molek ada tak ada kan? Cuma sekarang baru ada. Jadi maknanya benda yang ada sekarang sebelum tu tak ada, mana benda tu terima kedua belah. Ada pun boleh ya, tak ada pun boleh ya. Mana tak ada kata boleh ya? Tu sebelum tu tak ada lek-lek tu kan. Jadi ada seumpama ni, ada yang boleh terima ada, boleh terima tak ada. Ni bukan ada yang sebenar-benar. Ada yang sebenar-benar, ada yang wajib, yang tak terima sama sekali nak kata tak ada. Ada yang macam mana? Ada yang tak terima nak kata tak ada. Ada yang tidak didahulukan oleh tak ada lah. Ada yang akan tak terima sama sekali akan ketiadaan. Ada yang macam mana? Ada yang tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kalau ada yang didahulukan oleh ketiadaan, ada yang sebelum tu tak ada, maknanya sekarang ada. Makna perkara yang seumpama ni perkara yang boleh terima ada, perkara yang boleh terima tiada. Sekarang ada, tu terima ada. Sebelum tu tiada, boleh terima tiada. Kalau seumpama ni bukan ada sungguh ti gini ni. Ada sebenar-benarnya, ada yang tak terima ketiadaan. Ada yang tak terima ketiadaan hak macam mana? Hak ada yang tidak didahulukan oleh ketiadaan. Ini ada yang sebenar-benar. Mana ada sebenar-benar? Ada yang sedia kala, ada yang kidam. Jadi makna kidam ni sudah masuk dalam sifat wujud yang zati. Lazim daripada wujud yang zati, wujud yang sebenar-benar ni, lazimnya kidam, lazimnya baqa. Tetapi kenapa diasing-asingkan pula? Walahal wujud yang sebenar-benar sudah masuk ke dalamnya kidam. Apabila tidak ada permulaan, pasti tidak ada kesudahan. Wujud yang sebenar-benarnya tidak akan ada kesudahan. Sebab wujud yang sebenar-benarnya wujud yang tak terima ketiadaan sebelum dan tak terima ketiadaan kemudian. Itu wujud yang sebenar-benar. Kita ni wujud yang harus je. Terima ketiadaan sebelum dan terima ketiadaan selepas. Ini wujud macam kita ni. Itu bukan wujud yang zati kita. Itu bukan wujud yang sebenar-benar. Jadi wujud yang sebenar-benar mestilah tidak terima ketiadaan sebelum, mesti kidam. Tidak terima ketiadaan selepas, mesti baqa. Jadi kenapa selepas sifat yang pertama sifat wujud, masih lagi nak cerita sifat yang kedua sifat kidam, masih lagi nak cerita sifat yang ketiga sifat baqa. Walahal sudah masuk kidam baqa di bawah sifat wujud. Lazim daripada wujud yang zati, lazimlah mestilah kidam baqa.
Jadi kenapa didatangkan pula kidam bakok? Sebab tidak memada, maduk lazim malzum gitu, tidak memada. Kena bawa satu-satu. Kena cerita secara soreh, secara terang-terang, secara satu-satu, secara mafhum tak ambuh, secara lazim tak ambuh. Faham daripada wujud yang zati mesti bersifat dengan kidam. Lazim daripada wujud yang zati mesti bersifat dengan sifat kidam. Tak ambuh. Faham lazim tak ambuh. Kena sebut secara soreh. Kena datangkan sifat yang kedua sifat kidam, sifat yang ketiga sifat bakok. Walaupun kita kidam bakok tu sudah masuk dalam sifat wujud. Kenapa? Ini dalam bab pegangan. Qada dengan faham dengan lazim gitu tak cukup. Kena sebut secara soreh, kena sebut secara terang-terang, sebut secara satu-satu. Sebab apa? Ini bab pegangan ni. Jadi kebimbangan dalam bab ilmu pegangan, kebimbangan yang besar. Li'anal khatar, kata ulama, fi hazal fanni azim. Kerana kebimbangan, ketakutan dalam ini ilmu akidah ni, kebimbangan, ketakutan yang besar. Jadi tak padang mari faham daripada sifat wujud yang zati mesti kidam bakok, lazim daripada wujud yang zati mesti kidam bakok. Tak padang gitu. Kena sebut secara satu-satu. Sifat yang kedua sifat kidam, dia kena gitu. Ni ada. Kena sebut secara soreh lah, secara satu-satu. Walaupun masuk dah sekalipun, walaupun masuk dah kidam bakut di bawah wujud. Macam contoh ginilah, rukun iman. Rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam tu sudah masuk di bawah rukun iman yang pertama. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang mengadakan segala-galanya. Beriman dengan Allah, rukun iman yang pertama. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah, yang menentukan segala-galanya, yang menentukan segala-galanya. Jadi maknanya masuk dah di rukun iman yang pertama. Tetapi kenapa diasingkan? Sebab banyak salahnya di qada dan qadar. Walaupun qada qadar sudah masuk di rukun iman yang pertama sekalipun, tetapi Nabi jawab rukun imannya yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Engkau beriman dengan qadar dan qada Allah, baik dan jahat, walaupun masuk dah di rukun iman yang pertama. Kemudian ni speka ni ada orang tegur ni, speka luar dok buka. Speka luar tak buka, minta tolong ni sebab duk jeng luar kohor je ni. Sebab kita ada orang yang nak mengaji tapi ada keuzuran, tak boleh masuk dalam masjid. Uzur ni macam-macam lah. Uzur buka dah. Kau dah tu bang kali. Dah belah ni hak terang. Belah panggil apa ni? Kanan kiri panggil kanan dah. Belah kanan. Yalah, kadang-kadang memang ada orang yang uzur tak boleh masuk masjid, ada uzur haid contohnya. Ada orang uzur kesihatan. Orang uzur kesihatan, dia setakat boleh duduk dalam kereta gitu je. Memang kadang-kadang setengah-setengah tempat tu dia speka luar ni kadang-kadang molek, kadang-kadang tak molek ni siang kepada orang. Orang bukan tak mahu masuk masjid, semua orang nak masuk masjid belaka, boleh niat iktikaf, boleh apa. Tapi ada orang dia sekadar boleh mari gitu je. Hak nak mengaji. Ni kena tupang duduk luar gitu je. Dia memang setakat saya tahunya ramai hak pesen tu. Hak memang dia uzur, dia memang duduk luar. Dia memang duduk luar kerana uzur. Tapi dah nak belajar,
Hak sego mega ginyaku. Hak sego meganya. Ginyaku duduk dekat dengan masjid pun tidak duli. Bunyi nak bunyi masjid pun. Orang mari tu, orang luar-luar mari, biar nak mari gila. Lepas tu kita tuan rumah, orang kampung, biar. Lepas tu nak pergi mana gagah? Ginyaku. Ginyaku. Nak exercise kan Sabtu nak peluh. Seru ni. Tapi yang malangnya kadang-kadang hak tamu belajar tu berjemaah 5 waktu. Kalau orang yang memang masjid ni macam bukan member dia, nak kata musuh dak lah. Musuh dak sebab hari Jumaat mari juga. Hari Jumaat mari juga. Kalau nak nikah mari, kalau mati mari, bawa jenazah mari ke masjid. Bukan musuh lah masjid ni, tapi bukan member dia masjid. Tidak peduli masjid tu, bukan kawan dia, bukan member dia masjid, tak peduli. Tapi kadang-kadang 5 waktu berjemaah di masjid, macam kamcing lah dengan masjid kalau kita kata tak. Member kamcing, ya tak? Member kamcing dengan masjid, tapi berjemaah je, belajar tak apa. Dia nak buat ibadat aje. Nak buat ibadat macam mana? Kalau ilmu akidah tak peduli, ilmu fiqh tak peduli, ilmu tasawuf tak peduli, lepas tu nak ibadat macam mana? Tapi Nabi kata dah, yulhamu su'ada wa yuhramul ashqiya. Allah Ta'ala akan ilhamkan, Allah Ta'ala akan bukakan ilmu kepada mereka yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, dan Allah Ta'ala akan sekat ilmu, Allah Ta'ala akan halang ilmu daripada mereka yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal, orang yang celaka ahli neraka. Orang yang celaka ini itu semua tentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagian masing-masing. Kalau orang yang Nabi kata tuan tentu daripada azal orang yang ashqiya, syaqiyun, orang yang celaka ahli neraka, memang Allah Ta'ala akan halang ilmu daripadanya. Gitu je lah. Lepas tu kita kalau Tuhan beri kekuatan kita nak belajar tu, alhamdulillah. Kita belajar ikhlas molek, istiqamah molek, lepas tu amal molek. Itu je kitanya. Ada ilmu kau besar. Persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada ilmu tu dak cerita dah tu. Ada ilmu kau banyak persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setakat tu je dah, setakat boleh ni pun kata ni koho, bukan kata tak ada. Koho. Ada koho ni. Koho ni slow. Koho. Jadi sebelum ni yang kuat. Bahan peti ke mana? Oh, ni bukan masjid. Surah pun berdaun luar. Kalau dia bang tu, kita tak tahu. Hak kuat tu, hak dekat, hak jauh. Kadang-kadang hak kuat tu, hak bang tu, surah hak jauh je lah. Hak dekatnya sayu je bunyi, halus je bunyi, kena nak dekat. Yelah kuat dosa, menara pula tinggi. Jadi makna tak tahu nak cakap kamu, hak dekat hak jauh. Sayu bunyi, hak dekat tu. Hak dekat sekali sayu bunyi. Tak dia lah ni speka-speka ni mustahil. Tahu? Masa speka mustahil. Isnin ni panjang. Ni orang pakat nu akak menara. Jadi hak masalah kata kidam bakok memang lazim daripada wujud yang zati bersifat dengan kidam bakok, tapi hak ni dalam bab perkara ni kena perjelaskan, sebut satu-satu. Macam tadilah beriman dengan qada dan qadar sebenar-benarnya sudah masuk di bawah beriman dengan rukun yang pertama, rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah. Tapi hak banyak terpesong adalah di persoalan
qada dan qadar. Jadi rukun iman bubuh nombor yang ke-6. Yang ke-6. Dalam Quran contohnya lah. Dalam Quran, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida. Sesiapa yang kufur dengan Allah dan kufur dengan malaikat dan kufur dengan kitab, kufur dengan rasul, kufur dengan hari kemudian, faqad dhalla dalalan ba'ida, sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Sesat dengan kufur dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian. Mana kufur dengan qada dan qadar dalam ayat itu? Tidak didatangkan. Sebab apa? Sebab sebenarnya kufur dengan qada dan qadar sudah masuk di kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana rukun iman yang ke-6 beriman qada dan qadar memang sudah masuk di rukun iman yang pertama. Tetapi Nabi ketika ditanya oleh Jibril AS berkaitan dengan iman, Nabi datangkan 6 rukun iman, termasuk rukun iman yang ke-6. Sebab di situ hak banyak terpesong, maka didatangkan secara khusus rukun yang ke-6. Didatang secara satu-satu. Sama kita bicara bab kidam di sini. Kidam sudah masuk dalam pengertian pemahaman daripada sifat yang pertama, sifat wujud, wujud yang zati, wujud yang sebenar-benar, wujud yang tidak ada wujud yang tidak diadakan, wujud yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Itu wujud yang sebenar-benar. Mana wujud yang tidak terima ketiadaan. Kita ada, tapi kita asal tak ada. Mana tak ada, ada, kemudian tak ada. Maknanya ada kita ni ada yang harus sahaja. Sebab terima ketiadaan, sama ada ketiadaan sebelum ataupun ketiadaan selepas. Kemudian susunan sifat yang kedua, yang ketiga, yang keempat ni, dia sifat Allah tidak ada susung. Sifat Allah qadim belaka, tidak ada susung. Tetapi tanpa disusung sifat Allah satu-satu, kita nak sebut macam mana? Hak sifat 13 ni ataupun sifat 20 ni. 13 jalanan Imam Asy'ari, 20 jalanan Imam Maturidi. Yang muktamadnya 13, yang masyhurnya 20. Sifat 20 kita panggil itu masyhur. Jadi 13 ataupun 20 tanpa disusun satu-satu, nak sebutnya macam mana? Tak boleh nak sebut lah. Maka kena susun. Jadi susun tertib ni, susun 1, 2, 3 ni, tertib ni dipanggil tertibuz zikri. Susunan tu nisbah kerana kita nak sebut. Tanpa susun tak boleh sebut. Bukan susun tertibul waqi', bukan kata sifat Tuhan mesti bersusun gitu, tidak. Tapi kalau tertib wudu, kalau tertib solat, tertib sungguh tu. Tu tertib waqi' dia panggil. Tertibul waqi', tertib sebenar-benarnya gitu. Kalau wudu tak susun gitu, tak panggil wudu. Kalau semayang tak susun gitu, tak panggil semayang. Tapi sifat Allah tak susun. Tapi disusun 1, 2, 3 kerana nak menyebut. Tanpa susun tak boleh nak menyebut. Itu. Kemudian ulama susun ni kena susun. Tak susun tak boleh sebut. Jadi ulama pun susun ni, ulama susun ada hikmah dia. Ada kena susun, tak susun tak boleh nak sebut. Susun disusun molek. Wujud yang hakiki macam wujud yang zati, macam wujud yang tidak ada permulaan. Nombor 2 kidam. Bila tidak ada permulaan, pastilah tidak ada kesudahan. Nombor 3 bakar. Bila permulaan pun tak ada, kesudahan pun tak ada, tak serupa dengan makhluk. Susun pula mukhalafatuhu ta'ala al-hawadi. Dia ulama pun susun. Mana ada hikmah dia jugalah. Disusun pula dia ada takhliyah tahliyah. Mana yang pertamanya nak menyucikan Allah daripada sifat yang tak selayaknya. Ada permulaan, bukan Tuhan gitu, tak selayaknya. Ada kesudahan, tak selayaknya. Tuhan ni serupa pula dengan makhluk Tuhan buat, tak selayaknya.
Tuhan ni ada 2 3 Tuhan apa amal gitu, tak selayaknya. Buang dulu tak selayaknya. Kemudian hiasi pula dengan sifat qudrah, hiasi pula dengan sifat iradah, hiasi pula dengan sifat ilmu. Tadi ada susunan dia, ada pembahagian. Macam kita ngaji ilmu tasawuf gitu juga, dari tahliyah tu kan. Sucikan hati kita daripada sifat yang cela. Lepas tu didatangkan sifat riya, ujud, takabur dahulu. Kemudian barulah kita nak hiasi hati kita dengan sifat baik. Dia datangkan sifat zuhud, ikhlas, syukur apa semua. Tapi dia datangkan sifat hak nak buang dulu. Barulah dia datangkan sifat hak kita nak hiasi. Gitu kan kita kan. Macam juga tubuh badan kita gitu juga. Sebelum kita nak jangok, sebelum kita nak comel, pergi bersihlah dulu. Mandi dulu molek-molek, sabun dulu molek-molek, barulah kita comel, solek. Ni kalau busuk bangun, mandi dok apa dok, khoseh we, lepas tu solek. Tu ya juga tu. Tak betul. Ya juga macam tu. Tuang jangok pergi dekat busuk bangun. Tu hak tak jenih. Mana kalau jenihnya dia nak hiasi, dia bersih dulu kotoran. Buang dulu hak kotor-kotor, boleh hiasi. Sama kat sini. Mana apa ni? Sucikan daripada sifat-sifat yang tak selayaknya dengan Allah. Ada permulaan, ada kesudahan. Kemudian hiasi pula dengan sifat-sifat qudrah, iradah, ilmu. Ni hak ulama susun sifat 20 ni. Oleh kerana tanpa susun sifat 20 ni tak boleh nak sebut, kena susun. Jadi ulama susun ni bukan susun bahan rambang dak. Ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyusun kaedah sifat 20 beri ke kita. Mari orang learning ilmu tak sebalah mana, ilmu tak belah mananya, ilmu pun tak sebalah mana, amal pun tak sebalah mana, akhlak pun tak sebalah mana. Dia nak tolak pula hak sifat 20 hak disusun oleh ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak pakai kaedah sifat 20 yang disusun oleh ulama-ulama muktabar, ulama yang ada kedudukan di sisi Allah taala, mati pula mati dalam keadaan suci bersih. Ilmu yang diterima pakai oleh ulama-ulama muktabar yang lain pula. Seluruh pusat dunia pakai kaedah sifat 20 1000 tahun lebih dah. Mari ilmu kodoh-kodoh ada tu. Ilmu pun bukan ilmu macam ulama dahulu. Keberkatan ilmu jauh jelas. Cari ilmu pun kena nak kedudukan, nak pakai. Amal pun setara mana sangat amal. Akhlak setara mana sangat akhlak. Hak ni nak suruh kita tinggal sifat 20 sepakat hak dia. Nak ambil gelah hak pasang gitu. Ni mana apa tergamuk. Orang panggil apa ni? Orang panggil tidak mencerminkan diri sendiri. Balik kau beli cermin besar, tilik molek. Setara mana aku ni? Setara mana aku ni? Terror sangat ke? Satu Al-Quran ke di dada? Ulama-ulama lampau satu Al-Quran di dada, bukan bacaan Al-Quran. Dengan pengertian satu Al-Quran di dada, hadis-hadis Nabi puluh-puluh ribu di dada. Orang nak challenge sekarang ni, satu Al-Quran di dada. Baca Quran pun kadang-kadang kena komplain dia orang, baca baris salah. Tengok baca Quran budak pun nak kena ni. Tapi akhlak macam mana? Kadang-kadang akhlak baik orang tak ada ilmu pula kadang-kadang. Orang pesen ni kita nak pakai. Ya main-main je sifat 20 ni. Tak payah pakailah sifat 20 dia kata. Tak payah pakailah sifat 20. Tak payahlah. Tak payah turut pesen tu. Tak payah turut pesen tu. Jadi kaedah ni kaedah disusun oleh ulama-ulama muktabar untuk memudahkan kita orang kemudian. Kemudian kita nak balik pada Al-Quran direct selepas kita kemah dah kaedah sifat 20 ni. Itu atas masing-masing lah. Atas orang yang ilmuh dia tinggi, dia nak mengaji kau tinggi, tu tak sudah berhenti lah dengan kaedah sifat 20 ni. Direct pada Al-Quran pula. Tapi nak direct pada Al-Quran tu kena ada belah-belah ilmu lah pulaknya. Ni kena ngaji beradang lah ni. Ni kena ngaji belah berauti kita sehari semalam lah nak balik pada Al-Quran.
Kalau kita ngaji qada kapur nak lepas fardu ain ni, kaedah ni ialah. Sebab kadang-kadang tak payah pakai lah sifat 20. Kita pakai Al-Quran. Kita balik pada Al-Quran. Kita panggil ahli keluarga kita baca satu-satu ayat, kita pun baca terjemahan, lepas tu kita ambil tadabbur ayat Quran tu kata apa. Senang dia buat cakap. Maknanya kita hipung keluarga kita baca Quran satu-satu ayat, kemudian kita tengok terjemahan, kemudian kita ambil faham dia punya terjemahan. Ambil faham ke mana? Ambil faham ke mana? Akhirnya ambil faham kau akal. Sesiapa yang tafsir Quran dengan akal, Nabi kata fal tabawa maka benar, dia telah mempersiapkan tempat dalam neraka jahanam. Ni disebut pada Quran. Disuruh kita orang awam ni bawa keluarga kita baca Al-Quran, kita tengok makna. Tengok makna. Ni semua menyeleweng belaka ni. Orang yang menyeleweng belaka ni. Kalau dia bawa gitu cara, dia pun terseleweng. Dia ingat Quran ni boleh baca, tengok terjemahan, kemudian kita bincang sama keluarga kita. Dia ingat Quran gitu bang kali. Gitu dia bawa. Tu terpesong tu. Jadi kita ambil kepada kaedah sifat 20, susunah ulama susung ni adalah mari daripada ayat-ayat Al-Quran. Bab akidah tak boleh nak reka cipta. Tapi ulama ambil dari Quran, bubuh dalam kitab. Itu ialah. Tak ada pun wujud kidam bakok dalam Quran. Susunan tu tak ada lah. Tapi wujud kidam bakok Quran tak cerita ke? Saya biasa sebut sama dah bab ilmu ni, susunan ilmu ni, memang susunan ilmu ni ulama yang susun belaka. Ilmu tauhid ulama yang susun, ilmu fiqh pun ulama juga. Bab taharah, bab solat, bab zakat, bab puasa, bab haji contohnya. Ada dalam Quran susun gitu. Ada Nabi susun gitu. Nabi tak susun gitu. Ulama yang susun. Gitulah. Tapi nak susun ambil mana? Ilmu tasawuf gitu juga. Ulama yang susun. Sifat mazmumah 1, 2, 3. Sifat mahmudah 1, 2, 3. Ulama yang susun. Buka kita hadis pula. Kita hadis, dia ada tajuk babul ikhlas, dia ada tajuk babul muraqabah, dia ada tajuk babul tawakkul. Dan kita hadis pula disusun ulama belaka tu. Masa Nabi tak ada susun gitu. Tapi hadis tu mari mana? Mari dia Nabi. Tapi susun tu ulama yang susun. Hak jelas nyatanya, hak ilmu tajwid yang kita duk ngaji ilmu tajwid ya. Hukum nun mati, hukum mim mati, hukum mak tu. Ada dalam hadis. Bermula Nabi-Nabi bersabda bermula hukum nun mati ada 5. Ada tak? Siapa ngaji tajwid? Ada? Hadis mana tu? Bermula hukum nun mati ada 5 hukum, hukum mim mati ada 3 hukum. Ada tak hadis royak? Ada lah hadis royak. Hak mak tu ada dah hadis royak. Lepas tu ambil mana tu? Ambil mana tu hukum nun mati, hukum mim mati, ambil mana? Ulama belaka yang buat. Tapi ulama buat tu, ulama mana tu? Ulama ambil daripada bacaan Nabi SAW. Kalau nun mati jumpa dengan huruf ni, Nabi baca ke mana? Ulama pun ambil bacaan Nabi, dan ulama pun bubuh nama. Ulama pun bubuh nama, ni nama apa, ni nama apa. Ulama yang bubuh nama untuk memudahkan kita baca Quran, biar betul dengan baca Nabi baca. Biar betul Nabi baca. Jadi ulama pun susun hukum, susun kaedah. Tapi ada tak Nabi royak nun mati mim mati tu? Tak ada. Tapi Nabi baca gitu. Sama juga susun wujud kidam bakak, tak ada. Tapi cerita Tuhan ada, Nabi yang cerita. Tuhan ada ni tidak ada perubahan, Nabi yang cerita. Nabi mana lagi? Tapi susun ulama yang susun. Mana kita katakan ilmu-ilmu sampai kita ni, inilah jasa ulama yang diakui oleh Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Kemudian ulama mana warasatul anbiya ni? Kalau kita tengok dah cara detail pula, cara lusi, ulama yang arifun, ulama yang arif billah, ulama yang ada maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulama yang hanya ada ilmu jua, bukan.
Ni ulama muktabar ni lah ulama arif billah orang yang ada makrifah khasah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ada ilmu learning kadang-kadang kalau ada ilmu fiqh, ilmu tauhid kucalana orang learning. Ada ilmu hadis, ilmu fiqh kucalana orang learning. Ulama dulu dah semua cabang ilmu ada di dia, bukan ilmu saja. Mereka ada maqam, ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang menyusun kaedah untuk kita. Kita boleh berpegang dengan ada sebenar, ulama yang susun. Kita boleh ngaji Quran mengikut sebagaimana Nabi baca, kerana ulama yang susun ilmu tajwid apa semua. Ulama susun wak mudah pada ilmu tajwid. Tak ngaji-ngaji baca Quran budak pandai. Kalaulah tak ada ilmu tajwid misalnya, tak ada ilmu tajwid, guna agak nak baca Quran. Guna kamu. Sama juga kalau tak ada kaedah sifat 20, macam mana kita nak berpegang akidah kita? Balik pada Al-Quran. Al-Quran macam mana? Kita setakat boleh baca je Al-Quran. Quran kata apa budak tahu. Tinggi-tinggi kita tahulah terjemahan. Tahu terjemahan? Huraian? Huraian. Tinggi-tinggi kita tahulah terjemahan suratul Fatihah. Tahu terjemahan. Dah huraian? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjemahannya, Allah ni Rabb bagi alam. Apa dia Rabb? Cuba orang molek. Tak tahu. Rabb ni Tuhan. Rabb Tuhan. Ilah Tuhan juga. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ilah terjemah dengan Tuhan, Rabb terjemah dengan Tuhan. Dah sama ke ilah dengan Rabb? Apa makna Rabb yang sebenar? Tu terjemahan je Tuhan. Sebenar-benar tafsiran Rabb tu apa dia? Tafsiran alam tu apa dia? Tu pun garu kepala. Fatihah rukun semayang. Yang tu mana? Nak berpegang dengan akidah Fatihah, akidah Al-Quran. Ni ada orang terjemah ayat Fatihah mudah erti. Terjemah mudah erti dah. Setakat baca pun nak suruh jadi baca betul pun rohak dah orang kita learning. Lepas tu nak akidah Quran macam mana? Baca Fatihah pun cukar cemaking. Betul? Mana ni jasa ulama warasatul anbiya menyusun kaedah-kaedah ilmu pada kita, terutama sekali ilmu pegangan. Tapi ulama susun ni ada hikmah di belakang. Ini keberkatan. Keberkatan ulama-ulama muktabar. Jadi kedua, kidam zati. Kidam ni mustaq daripada masdar qadim. Pergi pada kidam. Kidam ni kidam zati. Kidam yang benda? Kidam sungguh lah. Kidam yang sejati ke gitulah. Erti kidam. Kidam sebenar-benar ni. Sedia kala ada Allah. Ini erti terjemahan ni. Sedia kala ada Allah. Bermakna, ni baru maksud dia. Jadi erti ni dia ada dua erti ni. Satu erti terjemahan Arab kepada Melayu. Satu laginya erti dengan makna apa maksud dia. Apa maksud dia? Macam ayat Quran lah. Yang pertama terjemahan, yang kedua huraian, tafsiran. Ni satu terjemahan Arab pada Melayu, kidam sedia. Lepas tu maksud dia, pengertian dia bermakna, ayat dia ni bermakna sedia kala Allah ni, maknanya, maksudnya, pengertiannya tak ada mula adanya. Makna ketiadaan permulaan bagi adanya. Itu sedia kala ni dengan makna tak ada permulaan bagi ada Allah, dan tidak dikendaki di sini kidam zamani. Tidak dikendaki di sini, dikendaki pada bicara sifat yang kedua, sifat kidam ni kidam zamani. Zamani ni bersakut dengan masa, zaman tu lah. Mana kidam zamani? Erti kidam zamani ni lama masa atau buruk. Kerana makna ini, makna Tuhan ni lama masa, Tuhan ni buruk ke tua ke,
mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kidam ni ada kidam zamani, lama masa. Dia kalau lama masa ni, kalau orang Arab lah, dia lama masa ni didobek dengan setahun. Setahun tu kidam tu koding. Bila duduk kampung ni sedia kala. Sedia kala, sedia kala. Walah dia orang luar mari beli rumah je sini ni. Tiba-tiba orang tanya dia kata dia sedia kala. Sedia kala makna lama masa tu. Tapi setahun tu Arab dia kata sedia kala dah. Tapi kalau kira kita sedia kala ni orang lahir sini, tok nenek sini dah. Saya sedia kala dah sini, tok nenek saya sini. Kalau kita mari beli rumah kampung ni, beli tanah buat rumah, lepas tu kalau tanya dia, kita kata sedia kala. Orang bakit bohong. Sedia kala dia orang mendatang, orang luar. Beli tanah buat rumah sini sedia kala apa? Sedia kala kalau setahun, bahasa Arab dia gitu. Kalau kita cakap Melayu kita setahun 2 tahun kata sedia kala, dia kata kita nawak dak sekarang lah tu. Dia kalau kita sedia kala ni kena lahir situ. Kita asal situ panggil sedia kala. Dan sedia kala tu mana apa tu? Tak ada permulaan. Tak. Sedia kala dengan makna lama masa. Tu. Itu dia panggil qadim zamani, lama masa. Contoh dalam ayatnya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Yang bulan tu kan dia besar, jadi kecil, adakal urjunil qadim, kembali seperti urjung ni. Ni pelepah tamar. Pada pelepah, kenapa pelepah? Bukan pelepah kata orang tu. Tu panggil pelepah dah. Nak kena pelepah budak ni. Tak tahu apa tu. Kan? Lama-lama kena pelepah juga budak ni. Pelepah mana apa tu? Pelepah kapal sawit. Pesawit ada pelepah kau. Pesawit ada pelepah. Urju ni pelepah tamar. Al-qadim, qadim dengan makna pelepah tamar yang usang. Yang buruk, yang lama. Tu. Qadim di situ apa ni? Qadim zamani. Kal urjunil qadim. Bukan qadim dengan makna pelepah tamar tu ada tidak ada permulaan, bukan. Tu dia panggil qadim zamani. Ada juga qadim dengan makna lebih dahulu. Dipanggil qadim idafi. Maknanya siapa hak sedia kala? Saya, dia mai kediam. Mana apa tu? Kita dulu dia. Itu qadim idafi dia panggil. Macam kita kata ayah, ayah dengan anak. Siapa hak qadim? Ayah lah. Dengan mana apa tu? Ayah dulu, anak lahir kemudian. Itu panggil qadim idafi. Tapi kita nak sini ni qadim zatiyun. Apa makna? Ada Allah, tidak ada permulaan. Itu dia punya pengertian qadim. Terjemahan dia sedia. Mana hak qadim zamani, sedia dengan makna lama masa. Qadim idafi, sedia dengan makna ayah dahulu daripada anak. Hak qadim zati ni sedia dengan makna ada Allah, tidak ada permulaan. Hak ni dia pecah banyak ni, tapi kita memanglah kita pegang Allah qadim ni dengan makna ada Allah, tidak ada permulaan. Bukan qadim dengan makna apa? Allah ada lama. Lama dah Allah adanya. Tua dah Allahnya. Itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu nak kata Allah lama ke baru? Tak ada nak kata lama baru, tu masa. Itu masa. Dan Allah ada, tidak ada permulaan. Lama baru ni itu qadim zamani, itu nisbah masa tu. Itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama Allah ni
buruk tua Allah ni mustahil sama sekali. Itu qadim zamani. Yang kita nak sini qadim zati, ada Allah, tidak ada permulaan. Sedia, itu terjemahan Arab qadim kepada bahasa Melayu. Dan mustahil lawannya, lawan kidam. Mustahil lawan kidam ni iaitu baharu Allah, hudus baharu itu mustahil. Didatangkan juga mustahil nak kejat. Kalulah wa'ari sifat mustahil, kita fikir molek. Kalau Allah ni baharu, boleh terima ke tak terima Allah baharu? Asalnya tak ada. Kalau Allah baharu, asalnya tak ada. Kita pun baharu, asalnya tak ada. Tuhan apa pasal gitu? Baharu ni makna asal tak ada, makna ada Tuhan tak wajib. Akal tak boleh terima, kita pun pacak di akidah Allah tidak baharu. Hati kita nak. Bila akal tak terima, tu mustahil pada akal. Akal tak terima nak kata Allah baharu, kita pun pegang kejap di akidah Allah tidak baharu. Pegang Allah tidak baharu ni dipanggil kita pegang hukum bagi sifat Allah. Hukum sifat wajib mesti di Tuhan. Hukum sifat mustahil mesti tak di Tuhan. Jadi sifat kidam mesti sungguh di Tuhan. Dan sifat baharu mesti tak di Tuhan. Ni yang kita nak pegang. Pegang hukum kepada sifat wajib sungguh di Tuhan. Hukum sifat mustahil tak di Tuhan. Maka kita pegang Allah Ta'ala sungguh kidam dan Allah Ta'ala tak sama sekali bersifat dengan sifat baharu. Jadi hak mustahil, hak tambuh ni kena mari juga. Kena fikir juga hak mustahil ni. Tengok-tengok tak boleh terima ni. Tuhan baharu, Tuhan guna gitu. Kita pun pacak di akidah Tuhan tidak baharu. Pegang sungguh Allah kidam, pegang Allah tidak baharu. Itu tujuan didatangkan sifat mustahil. Nak nampak juga di akal. Hak sifat mustahil ni guana. Kalau kata Tuhan baharu ni guana, tak boleh nak terima. Dan terima kita pun pegang lah. Tuhan tidak baharu. Dalil kidam Allah Ta'ala dan daur. Ada daur di hadapan tasalsul. Dia ada dua, daurun, tasalsul. Itu dalil hak fardu kifayah. Dalil fardu ain. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kidam? Dalilnya ada alam ini, ada makhluk ini. Tu dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam. Itu hak dalil ijmali, hak fardu ain kepada kita. Wallahu a'lam.